آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa Surau, para imam, para bilal, para asatizah, para alim ulama, para awliya illah salihin, para tuan guru, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, dengan taufik, keizinan, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita berkongsi ilmu, insya-Allah, dapat sama-sama insya-Allah kita akan menunaikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah, di tempat yang baik ini, di hari penghulu hari Sayyidul Ayyam yang penuh barakah, penuh berkah, penuh rahmat Allah, diberikan kita kerahmatan Allah, diberkati kita dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa sedikit banyak yang kita dengar jadi satu muhasabah dan pedoman dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di kesempatan masa sedikit sebelum kita menunaikan solat Jumaat, sama-sama kita dengar sedikit sebanyak pesanan daripada para ulama dan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Suka saya nak petik untuk sama-sama kita dengar dan kita sama-sama kita beramal. InsyaAllah tengah hari ini saya nak petik sedikit petikan daripada kitab yang dikarang oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah seorang alim yang besar dalam mazhab kita, dan dia mengarang satu kitab yang dia tulis berkenaan dengan perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil satu perjanjian. Perjanjian bila kan tu haji kita dah sentuh dah dulu dalam kitab akidah kita pun dah sentuh dah. Imam Syah Ahmad Al-Fatani pun dah sentuh dah. Maksudnya dulu pada alam sebelum kita ke dunia ni, alam arwah ataupun dia panggil alam azhar, kita dah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua manusia, dan Allah tanya dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Lalu kita dah jawab dah Tuhan ni, qalu bala syahidana, sesungguhnya benar ya Allah, kamu ni Tuhan kami semua dan kami bersaksi. Dan daripada situ ada perjanjian kita dah buat. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, dia karang balik, dia tulis apa yang kita dah, maksudnya apa tanggungjawab yang perlu kita tunaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang ke Imam Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah, dia tulis yang ke 197 Al-Ahadus Sabi'u wal Tis'una ba'da al-mi'ati. 197. Pada apa? Fi ifsya'is salam, dalam nak menyebarkan salam. Dalam nak menyebarkan salam. Maksudnya kita ni satu tanggungjawab yang nak kita tunaikan ialah bagi salam. Bagi salam. Nampak simple kan tuan-tuan, ayah-ayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi sangat sukar diamalkan dalam masyarakat Melayu kita. Sangat sukar. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, contoh yang paling dekat, nak naik lift, ada orang bagi salam. Jarang sangat kan tu haji masuk nak naik lift, buka lift masuk macam tu ya kan? Tak ada salam wala kata pun. Itulah tu masyarakat kita kan, masyarakat Melayu. Kalau orang tu apa lidah dia dibasahi dengan salam, masya-Allah, tu satu rahmat dan besar dan satu sunnah yang dia nak hidupkan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik bas, ada orang bagi salam? Tak ada lagi. Buka sampai naik, bayar duduk. Buka Grab pun, kalau kereta Grab ke kereta seorang sama seorang yang Melayu Islam dah, kita yakinnya Islam pun tak bagi salam juga. Padahal seorang sama seorang nak kata maju, kita dua je kan. Alangkah baik buka Assalamualaikum, nak naik Assalamualaikum, nak naik bas masuk Assalamualaikum. Tu lagi pelik orang tengok kan tu haji, tuan. Naik bas tengok bagi salam, tambah-tambah pakai jubah macam ni. Lagi orang persepsi masyarakat, masya-Allah. Kalau tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang ayah-ayah yang tuan-tuan yang dirahmati Allah pernah ke tanah Arab lah, sampai yang ke sana, mungkin Mekah, Madinah, mungkin tak lama kan. Kalau duduk lama, alhamdulillah saya pun pernah duduk Mesir dulu. Maksud saya tengok masyarakat terdidik dengan salam. Terdidik dengan salam. Dan naik taksi, Assalamualaikum. Naik bas, Assalamualaikum. Bahkan kalau kita naik taksi, naik bas, tak bagi salam tu jadi aib pula. Dia akan jawab lama-lama, Waalaikumsalam. Kalau kita tanya mana-mana tu, pergi dekat Arab tanya nak pergi jalan mana pun, dia tak layan kalau tak bagi salam. Wah, tak dengar je bila bagi salam. Kerana dia jawab Waalaikumsalam, nak ingatkan kita salam ya Habib. Waalaikumsalam, baru dia layan, baru senyum. Maksudnya tu tarbiyah, didikan masyarakat tu kan tuan ni. Kalau Melayu kita ni memang susah ya. Apatah lagi yang kita tak kenal, memang tak bagi salam. Dan nanti kita tengok macam mana Imam, setakat masa ada, macam mana Imam Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah, di samping dia nak tunjuk sunnah kita bagi salam, dia ajar juga cara macam mana didikan seorang Muslim hati dan tarbiyah hati. Sebab Imam Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah, selain daripada dia seorang imam yang besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mujtahid, dia juga murabbi, dia juga alif, orang kata orang sufi lah, orang yang ulama yang kecenderungan dia banyak ke arah tasawuf untuk didikan hati. Kata tuan kitab ni, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fi darin amin ya rabbal alamin. Dia kata ukhiza alaina al-ahdul amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata kita semua ni dah ambil perjanjian dah tuan. Kan tuan-tuan dengar Rasulullah dulu apa? An-nufsyas salam, untuk nak sebarkan salam. Kan? Nak sebar, nak bagi salam maksudnya kan? Bagi salam. Bainana, antara kita semua. Lepas tu alal adu. Pertama sekali dia tuan kita, masya-Allah, Imam Syarani rahimahullah, dia nak bagi tahu satu sunnah yang besar bagi salam ni. Lepas tu, tapi dalam masa yang sama dia nak didik hati. Nak didik hati kita semua. Ia betul sunnah. Ia betul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Nak bagi salam kat siapa? Pertama sekali sebut alal adu. Siapa dia adu? Musuh. Musuh dulu. Kan musuh. Patutnya dalam kefahaman kita, kalau nak bagi salam ni, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita tu persepsi masyarakat kita. Tapi yang ni alal adu, musuh dulu. Maksud musuh apa? Orang yang kita tak suka, kan? Orang duk kata, orang yang duk selalu kata kat kita, orang yang selalu duk dengki kat kita, orang yang selalu duk gaduh kata, bagi salam dulu. Wasadiq, yang kedua barulah kawan-kawan, teman-teman yang kita kenal. Minal muslimin, daripada orang muslim semua. Bal adu, kata Tuan Syekh ni, Tuan kita ni, bal adu rahimahullah, bal adu awla bisalam. Bahkan orang yang kita tak suka itulah yang lebih utama untuk beri salam. InsyaAllah, tabarakallah. Sebab apa Tuan Haji? Sebab apa ni Imam Syarani cakap macam tu? Orang yang kita tak suka tu kita kena bagi salam tu. Sebab apa? Sebab nak tarbiyah hati, nak turunkan keegoan kita, kesombongan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum bukan perkara biasa. Dia memang satu sunnah yang besar. Tapi makna dia kalau orang faham sungguh, Masya Allah, dah cukup untuk dia buka hati dia, keimanan dia untuk dekat dengan Allah. Sebab apa? Pertama sekali, Assalamualaikum. Apa makna dia? Salam sejahtera kan? Kita salam ni salam sejahtera, salam keamanan. Satu, alaikum kepada kamu. Nabi SAW bila nak ajar kita nak bagi salam, nak buat satu jalan cara untuk bersilaturahim dengan salam. Bila nak guna perkataan Assalamualaikum, kalau orang belajar bahasa Arab, ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati Allah, alaikum, kamu. Kum ni kata ganti diri untuk ramai. Grammar bahasa Arab dia untuk ramai. Kalau seorang orang tak guna kum, orang guna apa? Ka. Bahasa Arab sikit. Sebab apa? Sebab nak faham ni. Kenapa guna alaikum? Kalau seorang guna ka, contoh kita bagi, contoh kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sirah ataupun cara salam dia, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan? Salam kami kepada kamu ya Rasulullah, kita guna ka khusus untuk Rasulullah. Tapi bila untuk salam untuk orang ramai ni, tak guna ka, guna kum. Walaupun kita jumpa seorang, kan? Walaupun kita jumpa seorang sama seorang, guna ka kan? Katalah dia ni alim bahasa Arab kan, belajar bahasa Arab sampai ada PhD, dia kata bahagian bahasa Arab. Tapi bagi salam, guna kum. Salam dari segi grammar tak kena dengan realiti. Sebab seorang sepatut alaikum. Dan unik bahasa Arab ni, Masya Allah. Unik bahasa Al-Quran ni. Berubah baris, berubah jantina. Kalau jumpa perempuan seorang, kita panggil apa? Assalamualaikum. Bagi atas tukar bawah, berubah jantina. Berubah jantina. Kalau bagi atas, alaikum. Bagi bawah, berubah. Kalau ramai, kum. Kalau dua orang, kuma. Sebab tu kalau orang nikah, kan? Tuan Haji kan? Kita doa barakallahu lakuma. Sebab apa? Dua orang. Lakuma ni untuk dua orang, si suami dengan si isteri. Itulah grammar sikit kan. Tapi bila mana Nabi SAW nak ajar kita untuk bagi salam siapa saja, walaupun jumpa seorang, yang paling afdakum, walaupun dia bercanggah dengan grammar bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kum sebenarnya tidak bercanggah dengan grammar bahasa Arab, tapi kum juga membawa erti ikram ataupun ta'zim. Apa dia maksud? Kita memuliakan orang depan kita. Dengan kum tu saja memberi makna kita memulia dan mengagungkan orang depan kita sebagai saudara se-Islam. Sebab itulah digunakan Assalamualaikum. Boleh? Satu. Yang kedua, bila mana tuan kita ni Imam Syarani rahimahullah, dia kata bila kita orang yang paling kita tak suka lah, kita kena bagi salam. Bal adu aula bis salam, bermakna kita telah menurunkan keegoan kita.
Dia tak suka dengan orang tu kan. Tak suka ni. Duk gaduh lama kan. Sama-sama adik-beradik lagi dan kalau gaduh pasal tanah kan. Memang tak bagi langsung lah salam. Apa tak salam, ziarah pun tak kan. Salam. Maka bagi salam dekat orang tak suka. Sebab apa? Nak didik terbiah hati ni, Masya Allah. Nak didik, nak turunkan keegoan, kesombongan kita kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana sifat takabur ni hanya iblis dan syaitan saja kan. Tak boleh nak dipakai kepada kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan? Itu yang pertama. Itu yang pertama nak difaham, ditazim. Sebab apa? Dalam Quran pun bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut tentang sesuatu tentang diri dia, Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dengan kata ganti nama ramai. Kan? Contoh, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga. Kenapa guna kami? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran guna kami, tak guna saya? Bahkan kalau kita tengok dalam pandangan sisi bahasa Melayu, kalau guna saya atau aku tu nampaklah lebih perkasa Allah. Maksudnya kalau Allah kata aku yang turun Quran dan aku akan jaga, itu lagi jabbar, lagi qawi. Tapi tak, Allah gunakan inna nahnu nazzalna al-Quran. Satu nak tunjuk kelembutannya bahasa Arabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua nak tunjuk pengagungan kepada Allah, zat Allah. Bahkan kalau dalam tauhid kan, Allah berapa? Satu je. Kita ada satu sifat Allah wahdaniyah, keesaan Allah. Dan keesaan Allah pada tiga perkara, pada zat, pada sifat dan pada af'al, perbuatan. Tauhidul af'al. Jadi nak tunjuk keagungan. Sama juga bila kita berkata Assalamualaikum, maksudnya kita dah nak memuliakan dia. Orang yang bagi salam pun dia faham, walaupun depan saya ni saya tak suka, orang yang saya tak suka, tapi saya turunkan, saya berundur diri, saya mengalah. Dan orang yang diberi salam pun dia kena faham macam tu juga. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati dan diberkati Allah, barulah timbul harmoni salam yang sebenar tu kan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Tuhan, wa kana man yusallimu yaqulu li aduwwihi. Bila orang bagi salam, ada maksud yang kedua di sebalik salam. Apa dia? Anta fi amali minni an udhika. Bagi salam maksudnya ada maksud kedua. Apa dia? Maksudnya kita seolah dah berjanji, wahai saudara Islam saya, kamu selamat daripada apa-apa perkara yang boleh saya sakiti kamu. Itu makna yang kedua. Assalamualaikum. Boleh ya tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati berkati. Selain daripada makna salam sejahtera tadi yang terjemahan dia, yang kedua maksud pengagungan tadi kena letak dalam hati macam tu bagi salam. Barulah terasa kan silaturahim antara kaum muslimin. Yang ketiga, anta fi amali ini, kamu ni wahai saudara se-Islam kamu selamat daripada apa perkara yang boleh aku sakiti kamu. Begitulah. Boleh. Cuma tuan kitab ni dia bawa sikit bila mana kita beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam solat ke kan, nak hadirkan hati, nak cari kekhusyukan, nak kena cari makna lah tuan. Tak cukup dengan terjemahan kita selalu sebut kan. Cari makna, cari tu apa makna sebenar. Yang tu akan lebih memberi kesan dalam hati kita, khusus untuk membawa kekhusyukan dalam ibadah. Dan kalau kita biasa baca Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, yang tu terjemahan, yang tu mungkin tak masuk lagi dalam hati. Cari makna Rahman tu apa, cari makna Rahim tu apa, cari makna Bismillah tu apa, makna yang tersirat, insya-Allah dia akan masuklah dalam hati. Jadi bila bagi salam kat Rasulullah, makna dia akan berubah sikit. Tak boleh guna makna tadi kata tuan kita kan. Tak boleh nak guna makna
kamu ya Rasulullah selamat daripada perkara-perkara apa yang saya akan sakiti. Bukan begitu. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya akan berbeza sedikit. Apa makna dia? Makna dia fi amali minni an ukhalifa syara'aka. Kamu wahai Rasulullah akan aman dan selamat daripada saya menyalahi syariat kamu. Gitu pula kan? Menyalahi syariat kamu. Maksudnya kalau dia bagi salam dengan makna tadi, dengan kefahaman tadi, maksudnya dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak menyalahi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, nama dia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Sayyidina Abdullah bin Umar ni, dia ada anak murid dia, nama dia seorang sahabat juga, Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala ada anak murid dia, sahabat juga, sahabat kecil besar. Dia ni disebut dalam kisah-kisah riwayat, dalam seminggu mungkin ada beberapa hari dia akan ke pasar, masuk pasar, bawa anak murid dia pergi pasar. Macam kita ni hari Ahad ada pasar. Ada pernah dengar tak orang bagi salam dekat rela hujan ke? Tunggu tepi, ada pernah dengar tak? Cari yang susah nak kan. Kalau ada tu Masya Allah, orang tu boleh pergi jumpa, tanya kan dari mana orang datang tu, malaikat ke. Pergi kan kat rela tu, scan je. Kita kalau kaunter jabatan kerajaan hospital pun tak bagi salam juga tu kan? Tak bagi. Kita kaunter immigration tu atau hospital langsung ada salam. Masya Allah, orang Melayu tu masih memerlukan tarbiyah kan. Saya pernah satu hari balik daripada Thailand kan, sampai tu depan ada tuan guru tak ingat nama dia. Dan pergi kat kaunter immigration, Assalamualaikum. Terkejut habis satu pejabat. Terkejut, jadi pelik kan? Tapi macam itulah keadaan. Sama pasar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, dia pergi pasar, pergi raung je, masuk raung, tak beli barang tu. Dan tiap-tiap minggu dia buat macam tu. Bila dia buat macam tu, anak murid dia tanya, wahai tuan guru, kan, kenapa saya tengok pergi pasar tapi tak beli apa, raung je. Tapi dia masuk, dia buat apa? Bagi salam. Masuk pasar, jumpa orang, Assalamualaikum. Masuk pasar, jumpa orang, Assalamualaikum. Masuk pasar, Assalamualaikum. Balik. Tak boleh, tak bagi salam. Ni seorang sahabat yang besar ni, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Bila orang tanya kenapa? Dia kata dia nak kutip pahala salam. Lepas tu di muka bumi Allah ni, tempat yang paling tak elok kat mana tu ni? Kat pasar. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tempat yang ahabbul biladi ila Allah masajiduha, tempat yang Allah suka di dunia ni lah masjid. Wa abwadul biladi ila Allah aswaquha, tempat yang paling Allah tak suka pasar. Sebab tu bila orang nak masuk pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar baca satu doa. Salam tak bagi, doa lagi tak baca kan? Ada yang baca doa kan? Masya Allah. Dari lepas ni sama-sama lah, saya sendiri pun sama yang bercakap ni. Kita sama-sama beramal kan. Hari Ahad nak masuk pasar, tak kira pasar ke mall ke, kalau ada orang bagi salam, lepas tu baca doa pasar. Kat situ banyak tempat yang tak elok dan banyak orang kata syaitan iblis ke kan ramai situ. Sebab tu nak pergi beli sate je, tapi baliknya 2-3 bungkus kan.
Jadi baca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man dakhala suq, lepas tu man dakhala suq faqala la ilaha, doa dia la ilaha illallah. Baca tuan, ingat kan, cari dalam Google doa dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pun tak baca dah lepas solat tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ganjaran dia berapa tadi? Berapa ganjaran dia? Berapa? Juta pahala. Juta. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man dakhala suq, siapa masuk pasar dan dia baca doa tadi, kata Allah lahu alfi hasanatin. Alf, seribu, maksudnya sejuta pahala. Wa maha anhu, dan dihapuskan alfi sayyi'ah, sejuta keburukan dan dosa. Wa rafa'a lahu alfi darajah, diangkat sejuta. Riwayat siapa ni? Riwayat At-Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, hadisun hasanun sahih. Hasan sahih lah Imam Tirmizi rahimahullah. Sejuta tuan, nak cari satu ibadah yang Allah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dapat sejuta susah. Satunya, inilah satu amalan yang sedikit tapi pahala sangat berganda. Sebab apa? Sebab dalam tu penuh dengan dugaan kan. Orang kata doa tambah-tambah bazar Ramadan. Kita nak puasa ni tadi, nak masuk bazar Ramadan, baca tu. InsyaAllah lah kan. Tak lebih. InsyaAllah Allah akan jaga nafsu kita. InsyaAllah Allah akan beri berkat dan rahmat. Walaupun dalam tempat-tempat yang dikatakan tak elok bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Ayah, tuan-tuan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar masuk masa bagi salam je. Tak beli apa. Assalamualaikum, dapat pahala insya-Allah sama-sama lah kita beramal. Bersama itu Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullah. Kata tuan kita ni Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, dia kata dia dengar daripada tuan guru dia Ali Al-Khawwas. Dia ada guru dia nama Sidi Ali Al-Khawwas, maqam dia di Mesir. Boleh ziarah. Siapa pergi Mesir, pergilah ziarah para ulama, para aulia. Tuan guru dia dan Sidi Ali Al-Khawwas ni sangat waliullah, orang soleh, orang yang sangat berkat. Dan dia sangat warak, dan warak sungguh. Dia dulu niaga minyak. Lepas tu kena berhenti. Sebab apa? Terlampau warak. Tak boleh nak berniaga. Bila dia timpang minyak kan tuan, ustaz kan, timpang minyak, yang sukatan timpang tu dia akan ambil kapas, dia lap, semua dia bagi sekali. Kita cerita tu warak kan. Tu Sidi Ali Al-Khawwas. Begitulah. Jadi dia kata apa? Iza marabta ala aduwika fasallim alaih. Kalau kamu berjalan, dia kata, jumpa dengan orang yang kamu tak suka, bagi salam. Orang yang kita tak suka. Dia kata tadi kan, bal adu aula. Bahkan dia tu lebih diutamakan nak beri salam daripada orang yang kita kenal, orang yang kita makruf, orang yang kita berteman kan. Sebab apa? Satu tadi kita dah sebut, sebab nak turunkan keegoan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah merendahkan hati dia, mengalah. Orang yang mengalah, Masya Allah, ganjaran besar di akhirat kan. Allah bina satu istana di syurga orang yang mengalah. Walaupun dia betul tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah, walaupun betul tapi disebabkan kerana dia ingat dia seorang hamba Allah, dia ingat dia ada akhirat dia ingat dia nak jaga akhirat dia ingat dia akan berjumpa dengan Allah, maka dia tak kisah. Walaupun di dunia mungkin rasa lekeh lah sebab dia mengalah, tapi di sisi Allah dia tinggi, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi salam, wajhal lahu bisalam, bahkan kuatkan salam.
Kata Syekh Hamzah rahimahullah dalam kitab dia kita sebut kan, dia kata kalau kita rasa dia para ulama yang mendidik hati ni dia bagi jalan. Kata kalau kita rasa kita ada sangat dengki dengan orang, apa ubat paling mujarab? Ubat paling mujarab, doakan kebaikan pada dia. Tengok orang tu rasa gerah tak apa hati kan, kelebihannya, doakan kebaikan. Kata ya Allah, beri tambah lagi kebaikan, berikan kebaikan, insya-Allah dia boleh mengubah hati, berubah, mungkin berubah dulu jadi orang yang paling dia sukai. Itulah kata para ulama kita. Wajhar lahu bisalam, kuatkan salam dengan syarat. Dia bagi syarat juga. Dengan syarat kita tahu orang yang kita nak bagi salam tadi dah ni musuh ni, bukan orang yang kita kenal. Orang yang kita tak suka tadi, agama dia lebih kuat daripada nafsu. Agama dia lebih kuat daripada nafsu. Sebab apa? Sebab aku takut dia tak jawab salam. Dah kita gaduh dengan dia, memang tak jawab lah salam kan. Tapi kalau orang yang agama dia masih lagi kuat daripada nafsu, insya-Allah dia akan jawab dengan salam kan. Waalaikumsalam. Lepas tu belah kita. Sebab tak suka. Sebab apa? Sebab apa tuan kita cara ini? Dia nak didik, nak bagi tahu kita pertama sekali, satu, pahala perlu dicari. Pahala memang kita perlu cari, kita perlu tuntuti sebanyak mungkin. Yang kedua, dosa perlu dijauhi kan? Dosa perlu dijauhi. Satu lagi, nak kena ingat, jangan kita jadi penyebab kepada orang lain buat dosa kan? Jangan kita jadi penyebab kepada orang lain buat dosa. Sebab kalau dia tak jawab salam, hukum dia dosa sebab wajib. Tapi pahala lebih besar orang yang beri salam daripada orang yang jawab salam. Walaupun yang beri salam tu sunnah. Dalam kaedah agama kita, amalan yang wajib, pahala dia akan lebih besar daripada sunnah, lebih besar daripada pahala wajib. Pertama, salam tadi. Yang kedua, dia melanjutkan hutang dia. Kalau orang ada berhutang dengan dia, katalah esok kena bayar, jadi orang tu wajib bayar hutang esok. Tapi dia kata tak apa, saya lanjutkan lagi seminggu. Yang tu sunat. Sunat kita lanjutkan, maksudnya kita permudahkan urusan saudara kita. Pahala sunat tadi lebih besar daripada orang yang kena bayar wajib, bayar hutang. Itu yang kedua. Yang ketiga, wuduk. Ambil wuduk sebelum masuk waktu. Masuk waktu nak solat wajib wuduk kan? Kalau tidak tak sah lah solat. La yatimu bihi, la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib dalam kaedah. Wuduk walaupun sunat, tapi bila kita nak buat kewajipan, dia menjadi wajib sekali. Ambil wuduk sebelum waktu, masuk waktu sunat, tapi pahala dia lebih besar daripada orang yang ambil wuduk selepas masuk waktu. Itu 3 amalan yang pahala sunnah dia lebih besar daripada pahala wajib. Yang terakhir, saya nak bawa satu kisah. Ada 2 orang imam. Seorang bernama Imam Al-A'mash rahimahullah, imam alim dalam bahasa Arab lah, dalam agama itu. Dia ada anak murid nama Imam Al-A'rash. Imam A'mash ni dia buta, rabu malam, tak boleh nampak. Anak murid dia A'rash, tempang kaki dia. Satu hari dia berjalan, tuan guru ni dia tumpang anak murid dia nak tengok jalan lah, sebab tak nampak mata kan. Ya, anak murid dia pula kaki tempang, bergantung kat tuan guru dia. Dia berjalan, tiba-tiba kat depan ada kedai kopi, makham. Ada orang tu sembang kedai kopi. Lalu Imam Ahmad kata kat depan tu ada kedai kopi. Kalau kita lalu, pasti kita akan dicela. Orang kedai kopi ni dia semua tahulah kan keadaan dia macam mana. Kalau nak kata kat orang, kat situlah paling tempat yang paling sesuai kan, kat kedai kopi. Jadi Imam kata, tak apa kalau kita lalu orang akan kata kat kita, tuan guru tak nampak saya tumpang tuan guru pula tumpang saya dengan kaki ni. Jadi anak murid dia Al-A'rash, dia kata tak apalah, kita lalu je. Orang kata kat kita, kita dapat pahala. Betul tak kan? Orang kata, orang yang dikata dapat pahala. Orang fitnah, orang maki, kita dapat pahala. Apa jawab Imam Ahmad rahimah? Ni tengok pandangan para
para ulama sangat kasih dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata alangkah baiknya kita pergi jalan lain, kita terselamat daripada celaan dan orang tadi tak dapat dosa. Ya. Alangkah baik kita pergi jalan lain, kita selamat daripada celaan, orang kat depan tu tak dapat dosa sebab mengata kita. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama kita ni memang dia susung sungguh. Dia bagi tahu nasihat dengan hati sungguh. Nak bagi tahu kita fikir bukan fikir nak dapat pahala saja. Dosa pun janganlah kita menjadi penyebab kepada orang lain buat dosa. Tambah-tambah sekarang dalam media sosial ni kan haji. Kan kadang-kadang kita buat, orang duk maki dia kata alhamdulillah saya dapat pahala. Orang maki saya dia betul. Orang yang bercakap, yang komen melebih-lebih, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang buat tu kan status apa semua yang menyebabkan orang lain terjebak dalam dosa itu pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi makin satu muhasabah bagi diri saya khususnya dan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi dapat panduan ila Allah yang kurangnya warajana ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna tubna ila Allah wa raja'na